Tetapi hak paling masyhurnya, hak supaya Imam Abu Daud sebut itulah, iaitu semaya dengan cekak pinggan. Hak tu yang dilarang. Apa-apa pula yang dilarang hak tu? Seperti kita sudah maklum, iaitu semaya ni, benda yang dilarang dalam semaya ni, iaitu yang menyerupai syaitan, menyerupai binatang, menyerupai ahli neraka, menyerupai orang kafir, orang-orang jahat-jahat, orang samsing, dan menyerupai ataupun dalam bentuk malah, dalam bentuk orang yang malah lah, orang yang lesu. Hak tu hak tak boleh. Kaedah ya ulama simpulkan daripada hadis tu, dia pergi di sekitar tu lah. Jadi hak ni sebab apa? Jadi di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama apa dilarang ni, salah satunya kerana iblis bila dia halau dulu, dia halak, dia lari tu dalam keadaan cekak pinggang gitu. Ada yang berpendapat gitu. Dalam keadaan cekak pinggang, maknanya agah ni meta, orang kata meta. Tidak kata kena hambak tu maknanya jadi sedih. Tak. Jadi sedih, kau jadi puasa nyesal, kau jadi puasa terharu, kau tak. Ni cekak pinggang, maknanya meta, menunjukkan meta dia. Sombong dia. Istikbar dia tu dinyatakan dalam bentuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana menyerupai orang Yahudi rajin buat lagu ni. Nabi SAW di peringkat awal dulu, dia nak kikis semangat ikut Yahudi dan kagum kepada Yahudi itu. Dia semua serupa dengan Yahudi, dia tak bui. Termasuklah orang ni cekak pinggan. Orang Yahudi selalu buat gini. Dan kerana menyerupai orang Yahudi, Nabi SAW larang. Itu yang kedua. Apa lagi kita nak buat dalam sembahyang kita. Yang ketiga, kerana ini cara rehat ahli neraka. Ahli neraka bila penat, bila letih, dia cekak pinggan. Tidak sesuai je. Nak jadikan sebahagian daripada juzuk sembahyang dalam keadaan serupa dengan ahli neraka, serupa dengan orang yang dikutuk oleh Allah, serupa dengan iblis, tak sesuai. Yang keempatnya, iaitu ini perbuatan orang yang sombong, orang yang agah, yang meta. Dia buat gitulah. Yang kelima, kerana ini serupa dengan orang-orang yang ditimpa musibah. Di kalangan di kalangan puak-puak jahiliah ni, sebelum pada dia nak berkabung, dia nak menyatakan kesedihan dia di atas kematian siapa-siapa lah, dia akan cekak pinggang dulu pokok dia. Jadi serupa dengan hal tu. Jadi hal ni kita boleh terima belaka lah. Maknanya tak molek lah. Tetapi hadis ini bukan bermakna kita tak boleh cekak pinggang di luar sembahyang. Mana kalau kita penat, kalau kita apa kita kata panah bawah ketiak ni, kita tak apa. Asalkan bukan dengan maksud sombong. Tapi kalau cekak pinggang tu dengan maksud sombong, nak mendabik dada, kita kata tak boleh. Lagu tu tak boleh. Di luar sembahyang pun tak boleh. Tetapi kalau tidak dengan maksud tu, tak apa. Hak ni hak maksud larang ni dalam sembahyang. Sebab hak tu perbuatan manusia secara tabi'i. Mana-mana manusia pun, kalau dia peluh bawah ketiak, dia panah, dia akan nak buka lah. Jadi salah satu cara nak buka yang senang, dia akan buat gini. Kalau tidak ada niat nak ikut siapa-siapa, tak ada apa. Jadi hak ni cekak pinggang dalam sembahyang ni dilarang pun bukan dengan makna haram mengikut kebanyakan ulama. Di antara yang mengatakan makruh, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Abu Mijlas dan lain-lain lagi. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Al-Auza'i dan lain-lain. Tapi ahlu zahir, buat zahiri mengatakan haram. Bila Nabi larang, makna haram. Sini. Kemudian bab seterusnya, bab seseorang ni pegang tongkat pada ketika sembahyang. Hak ni lah, riwayat ini menafikan, menolak hak tadi, pendapat, salah satu pendapat yang mengatakan ikhtisar tu maksudnya bertongkat, tekan tangan atas tongkat pada ketika sembahyang kerana penat ataupun kerana uzur, tua, tak apa nak boleh tetap diri. Jadi dia pegang tongkat. Jadi hak tadi
dia kata itu makna ikhtisar. Bab ini menolak semua itu. Menolak itu. Mana tidaklah. Pegang tukak ni tak apa dalam sembahyang. Bila pegang tukak, lepas tu tak ada dalam takat qiyam ke apa? Tak ada, tak apa. Maknanya kalau tidak pegang tukak barulah boleh nak pegang sini. Dekat qiyam kalau dah pegang tukak dah, nak pegang kerana lagi ke sini. Maknanya tak apa. Dalam sembahyang boleh kita pegang kepada tukak, pegang meja kau. Misalnya tepi tu meja, dan kita pegang meja. Kursi kau, kita kata pegang. Sebab kalau selagi kita boleh berdiri, kita kena berdiri sembahyang. Tak boleh duduk. Walaupun sebentar, kita tak boleh berdiri lama, tapi kita boleh berdiri sebentar mula-mula. Berdiri dulu, lepas tu baru duduk. Begitu juga kalau kita boleh duduk, kita tak boleh tidur. Kena boleh duduk lah. Walaupun dengan kita menggunakan bantuan, pegang orang kau, pegang meja kau, pegang tukak kau, tak apa. Hak tu lebih lagi daripada kita sembahyang duduk. Tapi kalau tak ada semua tu, dan kita tidak mampu, nak berdiri mula-mula pun tidak mampu, lain lah tu. Tak apa, boleh duduk lah. Boleh duduk. Itulah yang sebaik-baiknya, iaitu start mula-mula tu diri dulu. Lepas tu sebab apa? Sebab hak tak boleh tu nak lipat lutut tu, tak bolehnya sakit lutut. Jadi hak tu duduk. Kepada ketika berdiri tu boleh berdiri. Tetapi kalau nak sembahyang duduk terus tak apa juga, jadi susah. Benda ni tidaklah kata siapa tak sah nak sembahyang. Walaupun ada juga yang mengatakan tak boleh. Kalau boleh diri dulu, kena berdiri, lepas tu baru duduk. Tetapi bukan semua ulama kata gitu. Ada juga yang memilih jalan mudah, iaitu dia kata tak apa. Sebab dia tak boleh semua sembahyang dia tu dalam keadaan duduk, payah nak diri duduk, apa payah. Tapi hak semoleknya ke mana-mana pun sebab tak adil lah, iaitu berdiri dulu. Lepas tu tak apalah nak duduk atas kursi. Sebelum duduk tu Allahu Akbar tu berdiri dulu. Lepas tu tak boleh lagi duduk. Ketika nak rokok, nak sujud tu tak boleh lah. Tak boleh nak lipat. Kalau lipat jadi bedah orang kata, boleh jadi. Dia jadi terik orang ni sampai ke peringkat gitu. Tak apa, duduk atas kursi pun tak apa. Jadi di sini pengajaran kepada kita ni boleh kepada orang yang uzur. Orang yang tak uzur tak boleh. Tak boleh tukar-tukar. Tak boleh tu pula bukanlah sampai ke peringkat haram, sampai tak usah sembahyang dah. Cuma tak molek lah, tak ada kelebihan. Kalau dia tidak bertungkak, ada kelebihan, tak dapat pahala kerana tu menggunakan tenaga dia. Jadi ceritanya riwayat daripada Hilal bin Isaf, beliau berkata, aku pergi ke Raqqah. Salah seorang sahabat aku kata, nak jumpa ke dengan salah seorang sahabat Nabi SAW. Nak. Dia pun kata, mujur benar lah peluang, molek benar lah tu. Ghanimah ni supaya boleh harta ghanimah lah. Boleh harta ghanimah kan, untung tak kena bayar, tak kena beli, boleh percuma begitunya kita kata. Jadi ghanimah ni maksudnya itu satu keberuntungan besar. Peluang keemasan lah tu. Kami pun pergi kepada Wabisah, yang sahabat ini Wabisah bin Ma'bad. Saya pun kata kepada sahabat saya, hak bawa saya pergi, nanti kita tengok dulu rupa dia ataupun tingkah laku dia. Nak tengok dulu lagu mana. Tengok tu dia ni pakai lagu tu bukan songkok tinggi, rendah. Lepas tu ada telinga tu jala gitu. Tempat kita ni orang tak pakai muka panas. Tapi kalau tempat sejuk tu dia banyak benar lah pasal topi macam piah gitu. Rendah tinggi tu macam-macam lah ada. Tapi hak dia ni rendah. Tapi dia ada ke bawah ni, turun ke bawah. Tutup telinga. Sebab di negeri sejuk ni tutup telinga tu penting. Telinga dengan dada. Hak tu paling penting. Hak lain tak apa. Tangan ke apa boleh kira. Telinga dengan dada. Itu yang penting. Lepas pada tu dia pakai burnus. Khaz di sini bukan dengan makna sutera semata-mata, tidak. Kalau ada sutera pun sikit-sikit. Ataupun khaz ini nama kain yang
dinamakan serupa dengan sutera, tapi bukan sutera sebenarnya. Jadi kalau kain itu nama sutera, sebenarnya bukan sutera, tak apa, nama tu tak kira nama tu. Sebab itulah ahli-ahli usul dan ahli qawaid fiqh dia kata al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Yang diambil kira ialah makna, hakikat benda tu. Bukan perkataan dia tu. Misalnya kita kata bir, nama bir, tapi tidak arak, tak apa, minum. Nama tu tak kira. Ataupun arak, kita kata nama arak, pun nama arak, tapi air sejuk, tak apa, lagu tu. Air teh misalnya, tak apa. Sutera, tapi bukan sutera, sutera palsu lah. Misalnya kita kata tak apa. Lembut setara mana, hak tak boleh hak tu. Jadi sahabat ni dia pakai burnusu khazin aghbar, yang kelabu warnanya. Mana pakai baju yang mana bersambung dengan kepala. Ada kalanya dia tuduh kepala, ada kalanya buka alik belakang, letak alik belakang. Kalau kita hot learn ni dia pakai zip lah, macam-macam boleh buat. Baju hot fashion sekarang ni ada juga yang memang bersambung, tak boleh nak buka. Cuma kalau dia nak buka kepala dia lepaslah ke belakang itulah. Gitu. Ini maknanya menggambarkan musim sejuk pada ketika itu. Dan saya dapati dia pegang tongkat dia tengah semaya, pegang tongkat. Ni sahabat pegang tongkat. Kami pun tengok pelik ni, mana tak aja yang tengok lagu ni. Lepas pada dia beri salam, kami pun kata kepada dia, lagu mana? Boleh ke? Dia pun kata, dia nak cerita Ummu Qais binti Mihsan kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia ni tua, berumur, wa hamalal lahm, dan dia ni orang kata hamalal lahm, makna bawa daging, bukan makna bawa daging, berisi, kita kata berisi sikit. Biasanya orang kalau anak tua tu dia akan berisi. Apa? Macam-macam lah. Sebab satunya dia kurang aktif, yang kedua bini ada kan. Bini senang, banyak kali tak buat kerja sendirilah. Bini dua kerjanya. Apa kalau bini tu kena pandai masuk pula kan, sedap benar makan dah. Biasalah gitu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW di akhir hayat dia berisi, gemuk sikit. Bukan gemuk benar, tidak. Bukan gemuk benar, tidak. Berisi sikit. Itu makna hamalal lahm. Nabi SAW pegang amud di sini bukan makna tiang, tongkat maksud dia dalam semaya dia, di tempat semaya dia, dia pegang hak tu. Hak ni semaya ke dia ni? Semaya sunat, bukan semaya fardu. Semaya sunat bolehlah buat lagu tu. Sebab Nabi SAW semaya sunat ni panjang dia baca dia dalam semaya tahajud dia ke gapo ke, memang panjang. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak uzur, kita nak bertukar tu makruh. Nabi SAW tak ada buat. Hak ni pada ketika itulah dia berumur dah, ada sebab lah. Dah panjang baca jadi penat. Sampai gitu sekali. Maknanya dia ni pegang tongkat. Jadi hak di sini kerana tua dan berisi, orang gemuk. Termasuk juga hak ni kerana letih ke, uzur ke, sakit ke, serupa juga, boleh juga. Dan ini semua menunjukkan bahawa orang yang boleh melakukan begini ialah orang yang ada keuzurannya, ada sebabnya. Sebab di sini disebut sebab dia berumur dan dia tu berisi, gemuk sikit. Sebab dan boleh pun dalam semaya sunat, dalam semaya fardu, kalau tidak terdesak sangat, tak boleh, dia jadi makruh. Kalau terdesak sangat, tak ada dalam makruh tu, tidak makruh, tak apa, jadi harus. Babun nahyi 'anil kalam fi shalah, ini bab larangan bercakap dalam sembahyang. Riwayat daripada Zaid bin Arqam, beliau berkata, kami dulu
Kecek dengan orang sebelah.